Hak asasi manusia merupakan satu konsep sejagat, iaitu hak bagi seorang individu yang dilindungi di bawah undang-undang. Di Malaysia, hak asasi rakyat dijamin melalui peruntukan di bawah bahagian kedua kebebasan asasi dengan izin Fundamental Liberties Perlembagaan Persekutuan, meliputi daripada perkara 5 yang menjelaskan mengenai kebebasan diri sehingga perkara 13 yang melindungi hak terhadap harta. Hak asasi manusia ini mencakupi pelbagai dimensi dalam kehidupan manusia. Menyedari akan hakikat ini, Kerajaan Madani di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri yang ke-10 telah menyatakan komitmen supaya laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2020 dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Dalam hal ini, Kerajaan Madani yakin dan percaya bahawa sesi perbahasan ini akan memberi ruang dan peluang pada semua lapisan masyarakat supaya suara mereka didengar melalui wakil rakyat masing-masing agar kerajaan dapat mengambil cadangan langkah-langkah yang sesuai untuk menangani isu-isu yang bakal dibangkitkan. Tuan Yang di-Pertua, laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2020 telah pun dibentangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini pada hari Khamis 25 Mei 2023. Kebanyakan isu hak asasi manusia yang telah dibangkitkan semasa perbahasan laporan tahunan dan penyata kewangan Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam bagi tahun 2018 pada 5 Disember 2019 mahupun laporan Suhakam selepas itu belum lagi diselesaikan secara tuntas oleh kerajaan sebelum ini. Isu-isu yang telah dikenal pasti dan tertunggak terus berulang saban tahun, termasuk dalam laporan tahunan Suhakam yang berada di hadapan kita pada hari ini. Justru itu, kerajaan pada hari ini berpendirian bahawa perlu ada itizam politik dengan izin political will, bukan sahaja sekadar membentangkan laporan tahunan Suhakam dalam Dewan Yang Mulia ini, tetapi laporan ini perlu dibahaskan serta disusuli dengan cadangan langkah-langkah penyelesaian bagi isu-isu yang telah dibangkitkan. Laporan Suhakam tahun 2020 terdiri daripada 7 bab yang menjelaskan aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun 2020 dalam melaksanakan mandat Suhakam serta laporan terperinci pentadbiran dan kewangan sepanjang tahun. Antara bidang tematik yang khususnya dilaporkan adalah COVID-19 dan hak asasi manusia, orang asli, orang asal, perdagangan orang, pelarian dan pencari suaka, perniagaan dan hak asasi manusia, dan Islam dan hak asasi manusia. Pelbagai syur bagi setiap isu yang dikaji dan dilaporkan turut dinyatakan dengan jelas dalam laporan tersebut. Melangkah ke hadapan, sebagai bukti komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan hak asasi manusia di negara ini terus terjamin dan terpelihara, Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan dengan izin National Human Rights Action Plan 2.0 sedang dipertimbangkan melalui integrasi yang lebih utuh dalam pelbagai aspek termasuk pendidikan, kesihatan, perumahan, khidmat sosial, pentadbiran dan lain-lain yang dilaksanakan oleh kerajaan. Bagi tujuan tersebut, pada 3 Mac 2023, satu sesi libat urus yang lebih mendalam melalui pendekatan bottom up yang mengumpulkan pandangan maklum balas dan aspirasi rakyat telah diadakan bagi mengkaji Pelan Tindakan Hak Asasi Manusia Kebangsaan yang sedia ada supaya penambahbaikan yang menyeluruh dan holistik akan dapat dilaksanakan. Dalam masa yang sama, kerajaan juga sedang membangunkan Pelan Tindakan Kebangsaan dalam perniagaan atau hak asasi manusia dengan izin National Action Plan for Business and Human Rights NAPBHR selaras dengan prinsip Panduan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai hak asasi manusia dan perniagaan dengan izin Guiding Principle on Business and Human Rights. Satu dokumen yang merakumi National Baseline Assessment dengan izin NBA sedang disediakan melalui kerjasama antara bahagian hal ehwal undang-undang, Jabatan Perdana Menteri, Suhakam dan UNDP. NBA ini akan menjadi asas kepada pembangunan Pelan Tindakan Kebangsaan dalam perniagaan dan hak asasi manusia. Kerajaan Madani berkeyakinan bahawa sesi perbahasan ini akan dijadikan sebagai platform kepada semua ahli-ahli parlimen untuk berbahas secara matang dalam memperkukuhkan pemeliharaan hak asasi manusia selain mengenal pasti ruang-ruang yang boleh ditambah baik serta pendekatan yang terbaik bagi menangani semua isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia dalam negara kita.
Dengan izin Tuan Yang Di-Pertua, this is not a fault-finding mission. Dengan izin. Matlamat perbahasan laporan suakam adalah untuk mendapatkan maklum balas daripada agensi yang bertanggungjawab dan juga untuk menyatukan maklum balas daripada semua ahli-ahli parlimen sama ada pihak kerajaan ataupun pihak pembangkang. Kita sedia maklum bahawa laporan ini telah disediakan secara bebas dan otonomi tanpa diarah atau diganggu oleh pihak berkepentingan. Perbahasan ini mempromosikan perkongsian baik antara semua yang terlibat dalam kitaran pemantauan dan penambahbaikan perkhidmatan untuk masyarakat sejagat. Semua kerjasama harus berdasarkan sikap saling menghormati terhadap integriti agensi kerajaan dan pada masa yang sama mengiktiraf peranan kita sebagai penggubal undang-undang yang bertanggungjawab terhadap menegakkan hak asasi manusia dalam negara yang kita cintai. Oleh itu, Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon mencadangkan. Terima kasih.